Wow. Hari pertama lain, kedua lain, ketiga lain. Lepas tu agaknya lepas raya apa dia buat dia? Agaknya kalau tak dulu dia gada balik agaknya kan. Okey, tapi ini topik yang sangat-sangat menarik di mana ada juga penonton-penonton kami di Facebook pun macam Nana, Lulu, Bella ni kata topik menarik hari ini. Betul. Lepas tu ada yang kata mereka yang tak berhemah tu berbelanja yang akan ada masalah dan sebagainya. Okey, baik, itu yang kita nak bincangkan hari ini Sugi, iaitu pokai selepas raya. Kita bukan nak kata apalah, sekarang ni bagaimana kita nak menguruskan. Benda dah jadi. Betul. Benda dah belanja. Sekarang ni apa yang kita perlu berikan perhatian? Ya, betul. Jadi kita bersama dengan Encik Zaid Mohamad selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Selamat Raya Encik Zaid. Selamat Raya, terima kasih. Lama tak jumpa Encik Zaid. Betul. Awak jumpalah juga hari Saya jumpa raya. juga. Hari raya saya sempat jumpa Encik Zaid. Rumah kami dekat. Ya. Okey, baik Encik Zaid. Kalau kita lihat komen-komen macam yang Fahrin bacakan tadi, ada juga yang berkata, Mazalinda berkata, salam Fahrin dan juga salam sejahtera Sugi. So far akaun saya okey lagi. Tak banyak yang dibeli, just baju tu pun dah beli awal-awal. Kuih pun beli 3-4 jenis je. Okey, kalau kita lihat Mazalinda ni dia dah buat persiapan awal, dia dah tahu macam nak merancang. Tapi ada orang walaupun dengan perancangan, lepas raya pokai. Betul. Lepas raya dia tahu, alamak, masalah tak dijangka je Zaid. Betul. Jadi selalunya apa yang dialami oleh masyarakat selepas perayaan sebeginilah yang selalu kita dengar. Topik yang menarik dan juga tragik lah. Tragik. Okey. Tragik sebab masalah kewangan ni bukan kata masa raya je. Setiap bulan pun orang ada masalah kewangan kan. Apa dia panggil hari dah habis, gaji belum gaji dah habis, hari gaji belum sampai. Maknanya gaji tu cepat habis. Apatah lagi masa raya di mana perbelanjaan ni biasa kalau kita tengok meningkat sampai 2-3 kali ganda. Setuju? Betul. Jadi ketika itulah kalau sesiapa yang tak ada perancangan memang akan terkenalah. Saya rasa kita semua pernah terkena lah. Saya sendiri pun sama-sama belum bijak menguruskan wang dulu kan. Memang garu kepala jugalah. Tetapi diharapkan kita terkena tu tidak teruk sangat sehingga kita tak mampu nak cover balik. Jadi inilah yang kita cuba kupas. Bagaimana nak mengubat. Dah terluka dah. Dah terkena dah. Jadi kita ada nak cover balik. Dan bagi saya lah, satu lagi kita ambil pengajaran ni sebagai ilmu untuk meningkatkan ilmu kewangan kita. Kita belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman pahit ni. Memang pahit lah, memang pedih lah. Terutama macam tadi kan, buka wallet, alamak tak ada kan. Macam saya tadi kan, Sugi minta duit raya. Saya pun nak tumpang minta. Tak apalah. Okay. Baik, saya tak minta daripada Encik Zaid. Tapi pertama sekali saya nak tanya, Encik Zaid, punca kenapa masalah ini boleh dan sering berlaku dan memang akan berlaku lah. Kenapa? Dia macam ni sebenarnya. Dia musuh utama kewangan ni sebenarnya ialah nafsu. Nafsu kita. Yang ironiknya di bulan puasa kita dilatih untuk mengawal nafsu, betul tak? Tetapi beberapa hari masuk minggu ketiga, minggu keempat Ramadan tu macam seolah kita terlupa. Masa itulah datang segala godaan, segala tawaran untuk hari raya. Padahal kebanyakannya tak perlu pun. Memanglah kadang-kadang kita kata nak beli baju baru, nak beli tukar perabot baru, tetapi kadang-kadang dah ada. Tak perlu kita tukar every year pun kan. Malangnya kadang-kadang kita nafsu kita ni dia nak menunjukkan orang. Itulah. Saya rasa itu masalah paling utama. Kalau macam tadi yang penulis komen tadi kata bagus, itu sepatutnya bagus. Beli contohnya masa terbaik nak beli baju Melayu ialah sekarang. Selepas raya. Bila memang saya pernah buat macam tu, bawa anak-anak pergi sampai dia longgok dekat longgok aje. RM25 sepasang. Sebelum ni RM250 kan. Itu orang yang bijak lah. Orang yang bijak berbelanja, dia akan kawal nafsu dia. Tak perlulah nak menunjuk dan sebagainya kan. Tadi saya bertanya kepada salah seorang kawan saya, macam mana raya okey tak? Pokai tak lepas raya? First dia cakap tak. Lepas tu dia cakap pokai juga. Aku beli barang dapur terpengaruh dengan kawan aku. Sebenarnya aku tak perlukan pun barang dapur tu. Macam Encik Zaid katakan tadi lah, terpengaruh. Dia tengok orang beli, kita pun nak beli. Tapi Encik Zaid, dalam situasi begini, macam dah dikatakan tadi kan, setiap tahun benda ni berlaku. Tapi masih lagi ada yang tidak mempelajari, tak sedar lagi. Jadi dalam situasi begini, apa yang perlu mereka buat? Benda dah jadi ni. Apa yang penonton-penonton kita boleh buat ni? Ada komen emoji yang menangis tu. Kenapa menangis tu? Pokai ke? Memang masa ni ubat sakit kepala pun tak jalan dah. Bila tak ada duit ni memang
benda paling sakit lah. Orang kata sakit gigi paling sakit kan. Cuba poket kosong, memang itu paling sakit. Sikit lagi nak bayar macam-macam. Hujung bulan nak bayar kereta, bayar rumah. Ketika itu mula nampak. Ada yang skip kan, ada yang skip sampai 2 bulan, 3 bulan. Jadi bagaimana kita nak cegah, bukan cegah, kita nak merawat sekarang. Kita rawat dulu, lepas merawat tu kita ambil jadikan pengajaran, kita mencegah. Jadi kalau saya selalu cadangkan kita kena ada plan untuk supaya hutang kita ni, biasanya terpaksa berhutang lah. Kadang-kadang berhutang dengan anak pun ada kan. Berhutang duit raya, merayu dengan anak, nak bagi duit raya. Kadang banyak juga budak-budak dapat duit raya. 300 orang tu biasa zaman sekarang. Anak ni lofa 14,000. Tu dia. Macam orang bawang pula tapi memang beritahu pun. Tapi dia tak perlu pun kan. Jangan ambil duit raya anak awak. Tak. Kalau ada 5 orang anak kan berapa dah. Tapi kalau boleh jangan berhutang lah. Dia 2 orang lah kita jangan berhutang. Anak sendiri, nombor 2 along. Tolonglah, macam mana sesak sekalipun janganlah berhutang dengan along. Sebab ini masa ini mungkin ramai yang terdesak. Sehingga berhutang along sebenarnya lagi menjerutlah. Saya pernah jumpa banyak kes-kes, saya jumpa dia berhutang dengan along daripada sikit je. Kan lapu tu jadi puluh-puluh ribu sampai dah macam serah diri dekat along dah. So kepada yang ada masalah kewangan ni, first thing jangan cari along. Kalau boleh tak apa, terlepas bayar 1-2 bulan, bincang dengan bank, kita ubat dulu, cegah yang mana yang terlepas tu. Lepas tu kita tengok balik. Saya ada buat satu akronim lah kalau saya boleh share kan, untuk cara kita mengubat kita daripada masalah ni. Pertama dia panggil nekat. Okey, kita faham Encik Zaid. Kita simpan nekat tu. Okey, boleh. Kerana saya nekat untuk tengok apa pendapat mereka di luar sana tentang masalah kita hari ini. Okey, jom kita tengok. Pokai selepas raya. Kalau pakcik lah kan, untuk atasi masalah pokai selepas raya ni, dia tak ada cara lain lah, melainkan the key dia melainkan kita kena jimat. Jimat je, maksudnya kita perlu banyak cara lah. Kita boleh masak dekat rumah, masa tu waktu tu kita tak perlu makan dekat luar lah, ataupun makan benda yang mewah. Gunakan apa sumber yang ada untuk berjimat supaya kita dapat selamatlah daripada masalah pokai ni. Kalau tanya saya, tips untuk elak pokai time raya macam ni adalah satu, kita jangan pinjam orang duit. Tak kira lah daripada alung ke, daripada charity haram ke, daripada keluarga sendiri, daripada adik-beradik sendiri, kita jangan pinjam. Kita belajar untuk kawal kita punya perbelanjaan. Selalunya perancangan ni kita kena awal lah. Sebelum raya tu kita kena sediakan sedikit amount untuk kita survive selepas raya. So tak ada cara lain iaitu berjimat dan rancang sebelum raya. Macam mana saya mengawal dengan perbelanjaan saya adalah dengan berpuasa. Lepas raya kita berpuasa 6, ataupun buat meal plan, ataupun bawa bekal ke tempat kerja. Dengan tu kita dapat sedikit sebanyak dapat jimatkan duit belanja kita. Ataupun cara paling senang is tinggalkan dompet dekat rumah. Okey, cadangan-cadangan yang cukup baik daripada penonton wanita hari ini. Terima kasih. Dan ada juga komen di Facebook. Wan Nurina berkata, saya tak pokai lah sebab kuih raya semua adik-beradik bawa balik kampung. Baju raya pakainya tahun lepas lah. Okey, bagus dia ada perancangan. Jadi Encik Zaid berbalik kepada nekat. Ni kita nak tahu nekat ni. Nekat nak bayar hutang ni. Betul. Sebenarnya benda ni kena nekat. Sebab masalah kewangan ni dia satu benda yang memerlukan jiwa yang sangat kental. Nekat ni bermaksud begini, N tu ialah niat kita. Kalau kita dah pokai masa raya, kita kena berniat untuk settlekan segala hutang tu, kita bagi masa. Kalau saya selalu bagi cadangan dekat klien lah, 6 bulan gitu. Target 6 bulan untuk keluar daripada masalah ni. Kadang-kadang benda ni berlaku orang kahwin pun juga. Dia pokai selepas kahwin pun boleh pakai juga konsep ni. So pasang niat, target lah sebenarnya, niat tu target untuk
jelaskan segala untuk stable balik kewangan dalam masa 3 hingga 6 bulan. Bagi masa. Sebab kalau tidak kita stres. Kalau tidak kita rasa macam tak tahu nak buat apa kan. Itu yang mula orang buat macam-macam. Ada yang sampai bunuh diri pun ada. Masalah kewangan kan. Ataupun cari along dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam masa jangka 3 hingga 6 bulan, kita rasa lega. Kita rasa okey, ada harapan, ada jalan keluar. Itu yang pertama, niat. N juga bermaksud nafsu. Kawal nafsu. Jangan dilayanlah nafsu ketika ni. Ketika kita nak kawal nafsu, kita kena E, iaitu elakkan. Elakkan daripada terdedah dengan iklan, sosial media. Banyak sangat kan. Scroll sana, scroll ni, keluar tu, keluar ni. Tak boleh, dia lebih. Kan? Kita kena juga. Kadang-kadang niat tu baik. Okey, nak tengok benda-benda baik. Sekali keluar iklan, tudung baru. Nafsu tu tinggi pula. Dah naik nafsu. Tengok kawan baik pula dah beli dulu. Mana boleh. Kawan beli dulu, aku yang kena beli dulu. Dah habis. So, E tu penting. Elakkan daripada godaan lah. Dan E juga elakkan daripada berhutang baru. Jangan buat hutang baru masa ni. Dalam masa 3 6 bulan ni, kalau ada niat nak buat loan ke, nak beli kereta ke, sabar dululah. Sebab kita ada masalah besar ni nak selesaikan. K ialah kawal diri. Kawal diri dan juga keperluan kita. Fokus kepada keperluan semata-mata. Kita senaraikan. Kalau saya selalu nasihatkan, tulislah top 5 keperluan kita. Biasanya tak banyak sangat. Saya sendiri pun buat benda tu. Keperluan saya, bayar loan rumah. Saya dah loan kereta dah habis. So dah tak ada bayar loan kereta. Tapi saya ada juga keperluan insurans, kereta dan sebagainya. Tulis semua. Daripada itu kita akan nampak, rupanya aku ada keperluan banyak ni. So dan keperluan tu balik kepada kita go kepada A, kita agihkan. Mana yang penting? Macam bayar rumah tu penting, bayar kereta penting. Sebab 2 bulan tak bayar dah jadi masalah kan. Yang lain tu mungkin tak penting sangat, kita tolak tepi dulu. Dan D ni yang paling susah, iaitu disiplin. Oh my God, this one paling susah. Kita boleh buat bajet terbaik dalam dunia, kita boleh buat semua canggih, balance semua, tapi disiplin tak ada pun hancur. Dan D juga ialah doa banyak-banyak. Kita dah niat tadi, kita pasang niat tu, kita doalah dengan Tuhan, ya Allah, bagilah kemudahan kepada aku supaya bebas dari hutang ni dalam masa 3 bulan sebagaimana yang aku rancang. Doa banyak-banyak. Dan masa tu insya-Allah dengan doa tu kita akan kuat jiwa kita untuk lawan nafsu kita. Jadi boleh, saya rasa boleh. Tu nekat tu penting. Kena bernekat dari sekarang. Saya nak tambah satu lagi akronim. Apa dia? You nekat. You tu usaha. Kena tambah usaha. Cari peluang-peluang mungkin perniagaan baru, cara menjana pendapatan baru, dan saya rasa tingkatkan usahalah. Cari jalan untuk tingkatkan pendapatan, tapi jangan berhutang. Jangan berhutang. Kurangkan belanja. Okey, tapi Cik Zaid, ini kita yang berbicara di sini. Okey, baik. Kadang-kadang saya juga menghadapi situasi ini di mana kita tak tahu di mana kita nak mula merancang. Jadi itu saya tanya pada Cik Zaid, kalau Cik Zaid kata antara cara terbaik ialah untuk menulis satu persatu. Jadi bagaimana mereka nak mulakan penyenaraian tu? Okey. Dia semuanya kena tulis sebenarnya. Kalau kita buat perancangan ni, kalau main duk fikir macam tu aja, akan mudah tergoda lah. Sebab kita tak nampak. Jadi kalau boleh, kita itu disiplin tu. Disiplin tu termasuk menulis apa yang perlu. Okey, menulis tu penting. Lepas tu apa yang kita belanja tu tak perlulah kita rekod. Ada orang sampai dia rekod satu-satu pun ada, tapi saya takut tak sustainable. Buat sehari 2 lepas tu malas pun tak boleh juga. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu duit kita pergi mana. Kita tengok statement kalau ada credit card kan, statement bank tu kita tahulah duit kita pergi dekat keperluan ke dekat benda-benda kehendak semata-mata. Dia ada beza kan di antara keperluan dengan kehendak. Kalau kita tak tulis, tak tengok, kita tak tahu. Dan hujung bulan kalau boleh duduklah sekejap untuk tengok balik mana duit aku pergi. Betul. Dan benda ni kita biar ada objektif. Sebenarnya saya dapati kalau kita ada satu objektif yang kita memang rasa nak, kita rasa macam contoh orang nak pergi umrah, contoh, atau nak pergi haji, dia nak sangat benda tu, jadi dia akan jadikan benda tu sebagai umpan. Katalah datang iklan fashion baru keluar, semua kan telefon. Kalau orang lelaki biasa telefon lah, gadget lah. Dia akan mula membara nafsu dia. Alamak, nak jugalah. Tapi dia kata, okey, kalau aku beli ni, maknanya umrah aku tahun ni tak jadilah. Kena tambah lagi lah setahun. Sebab kena delay. Daripada situ dia akan rasa, insya-Allah dia rasa
boleh sebab tu bila ada senarai tu kita tahu mana keutamaan, mana keperluan, mana pilihan. Mungkin pilihan tu yang kita boleh buat ubah segi. Contoh macam tadilah bawa bekal, mungkin potong keperluan ataupun apa yang tak patut. Perubahan-perubahan kecil yang boleh memberikan kita manfaat. Dan pilihan itu juga kita boleh kaitkannya dengan komen Manal Najwa. Saya beli baju raya sebelum Ramadan. Beli sikit-sikit tidaklah terasa pokai lepas raya. Ini pilihan kan? Beli sebelum Ramadan. Dan satu lagi komen daripada Syasha. Macam Syasha, istilah pokai itu tak adalah seteruk yang difikirkan. Walaupun dah 2 tahun tak beraya, tapi sikap berjimat masih ada. Walau kali ini dah boleh beraya, tak semestinya kita perlu berhabis. Biarlah sederhana. Janji meriah, bak kata pepatah, biar apa-apa asal bergaya. Boleh ke macam tu? Bahaya juga tu. Syasha ni. Banyak lagi komen yang boleh kita kongsikan bersama dengan anda. Sekejap lagi kita bacakan. Tapi di sini, Encik Zahid, seperti yang Fahrin katakan tadi, perubahan-perubahan kecil yang boleh kita lakukan. Sebab benda dah berlaku kan. Sekarang ni, macam Encik Zahid katakan, kita nak merawat situasi ini. Mungkin bawa bekal. Kalau anak nak pergi sekolah pun, pack lah kan daripada rumah. Tak payah belanja banyak sangat. Yang pergi pejabat pun boleh pack daripada rumah. Kalau selama ni parking RM10 dekat dengan pejabat, parking jauh sikit. Jauh sikit lah, jalan lah. Korban lah sikit, dah enjoy yang tu. Kan. Mungkin bagi mereka tak adalah banyak sangat perubahan, tapi dah 30 hari tu RM10 tu akan membawakan perubahan yang besar. Jadi apa antara perubahan-perubahan kecil yang boleh dilakukan? Boleh dilakukan. Mungkin Encik Zaid boleh cadangkan. Sebenarnya banyak, betul, saya sangat setuju dengan pandangan Sugi, Fahrin dan juga penonton tadi kan yang kata sebenarnya banyak. Kalau kita kaji, contoh minum kopi lah. Kita tak perasan tau. Betul. Kita pergi minum kopi yang branded tu kan. Berjenama tu kan. Berjenama RM12. Sekali minum tak rasa. Tapi bila tengok, bulan ni dah 4 kali dah aku minum. Berapa dah kan? Saya selalu cakap dekat inilah klien saya kata, kopi yang terbaik ialah yang jenis yang percuma. Kopi carilah kat pantry office. Betul. Kat pantry tu sedap je, kopi tak ada masalah. Kadang baca sendiri tu. Dan duit tu, katalah kita hari tu kita minum kopi percuma, duit RM12 tu kita tetap bayar. Betul. Tapi bukan bayar dekat kafe. Kita bayar dekat diri sendiri. Kita masuklah tabung. Saya pernah bantu seorang pemuda ni, dia nak berhenti merokok. Dan dia tak boleh, dia tak mampu berhenti merokok sebab dia tak tahu cara dia. Mungkin saya boleh share dengan para penonton yang nak buat juga. Saya kata nak berhenti merokok, buat seorang memang tak boleh. You kena ada seorang partner. Saya pun tanya dia siapa partner yang dia boleh bantu. Rupanya nak tahu siapa partner dia. Anak dia. Anak dia umur 5 tahun. Lepas tu saya minta dia buat video call dengan anak dia, buat komitmen dengan anak dia, sebut nama anak dia Aiman, ayah janji, ayah tak nak berhenti merokok, tapi ayah nak berhenti beli rokok. Bagus. Reverse psikologi tu. Dia kata dia belanja rokok lebih kurang RM15 sehari. Banyak tu. Jadi duit RM15 sehari tu dia tak pergi beli rokok, dia still bagi, tapi dia bagi dekat anak dia. Dia masuk tabung. Cukup sebulan, dia hantar gambar kat saya penuh tabung. 15 kali 30, 400 lebih. Mana nak dapat? 400 setengah, setahun dah 4,000 lebih. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada duit tau. Tapi ada. Dia bocor. Dia bocor sikit sana, sikit sini. Betul lah macam Sugi cakap tadi, tengok balik senarai habit kita, tabiat kita, daripada situ ada, insyaAllah ada jawapan dia. Potonglah apa-apa yang tak patut kan, apa orang kata langganan ke, apa-apa ke yang tak patut. Itu mungkin pilihan dan sebagainya. Makan kat luar kurangkan. Tapi betul yang secara visualnya, duit tu tadi bila masuk dalam tabung, kita nampak. Rupa-rupanya bila kita nampak, wah banyak kita boleh jimat kan. Kalau kita buat perubahan walaupun kecil sebenarnya. Tapi setiap hari. Betul. Dan seperti yang Encik Zaid katakan, kita beri masa 3 hingga 6 bulan untuk melihat perubahan itu, perubahan itulah. Tapi Encik Zaid, mungkin ada orang sekarang ni dalam situasi yang aku dah memang betul-betul tak ada duit dah. Kena juga pinjam. Dari siapa yang boleh mereka pinjam, buat pinjaman? Kalau mungkin dalam keluarga, isteri pun susah nak meminjam. Anak kecil-kecil tak ada yang boleh memberikan duit. Siapa yang boleh mereka pinjam? Okey. Sebelum meminjam tu kita tengok dulu kod-kod ada simpanan sebelum ni kan. Mungkin ada dalam ASB ke apa ke tabung haji ke, daripada kita dah terdesak, bolehlah kita guna duit tu. Dan kita bila kita guna duit tu, kita jadikan pengajaran.
sekali ni aja aku nak pakai. Lepas ni aku nak cover balik, pasang azam, pasang niat balik untuk cover balik. Tapi kalau tak ada, duit tu tak ada, kita carilah orang-orang yang kita percayai. Yang boleh bagi tak ada bunga lah, yang zero interest. Dan bila saya cadangkan, bila kalau kita nak bagi pinjam dekat orang atau kita nak pinjam dengan orang, pastikan dalam bertulis. Saya pernah bantu ramai orang juga untuk berhutang, saya pastikan bertulis. Mereka akan rasa alah sikit je nak bertulis, saya kena tulis. Sebab dengan bertulis tu dia macam ada satu komitmen untuk bayar, dan kita boleh guna tu sebagai bukti. Bukti. Jadi peminjam yang bijak lah juga. Betul. Tulis je dan buat plan untuk bayar. Kita faham dia tak boleh bayar dalam masa 3 bulan, tapi kita buat komitmen bila kau nak bayar. So dia akan buat komitmen lah, aku akan bayar RM100, RM200 sebulan daripada bulan 9 hingga 12 contohnya. So cari orang-orang yang kita percayai dahululah, keluarga, insya-Allah ada. Kalau kita, dan paling penting kita bayarlah. Kita bayarlah. Hutang ni satu benda yang wajib dibayar. Amalan banyak macam mana pun, kalau orang Islam hutang tak bayar, tergantung, rugi, sangat-sangat rugi. Dan saya kira juga mungkin sedikit perubahan gaya hidup sebenarnya yang boleh kita lakukan. Okey, baik, di hujung perbincangan kita ni Cik Zahid, dan saya juga rasa risau juga apabila kita melihat mungkin ada analisa pakar ekonomi mengatakan inflasi mula dapat dirasakan mungkin sekitar pertengahan Mei ataupun awal Jun nanti. Jadi nasihat terbaik daripada Cik Zahid kepada para penonton dalam menguruskan kewangan mereka selepas raya ni, silakan. Itulah inflasi ni satu benda kita tak boleh elak. Seluruh dunia pun kena. Jadi kita kena bersedialah. Kita dah tahu. Contohnya kita dah tahu tahun depan hari raya akan jatuh pada bulan 4. Sekarang pertengahan bulan 4. Betul tak? Pertengahan April gitu. Sekarang awal Mei kan. Benda ni kita dah tahu. Jadi kita kena bersedia. Maknanya kita kena start simpan lah. Tengok tahun ni kita belanja berapa hari raya, kita bagi dengan 12, kita start simpan sikit-sikit. Dan kita buat benda yang sama kepada segala perbelanjaan yang lain lah. Sekarang ni saya rasa masih terbaik untuk kita duduk balik dan libatkan ahli keluarga. Jangan ayah seorang-seorang buat, jangan mak seorang-seorang buat. Libatkan semua ahli keluarga, sebab kita tak akan mampu berjaya kalau buat seorang-seorang. Sebab nanti anak ingat tak ada apa. Anak ingat ayah okey. Okey je kan. Mak okey. Tiba-tiba dia minta tu, dia minta ni, kita pula stres, dah jadi gaduh. So baiklah duduk sama-sama bagi tahu. Contoh macam Farin sebut tadi, bagi tahu anak-anak. Anak-anak tahu tak kita sekarang berada di ambang inflasi. Inflasi itu apa ayah? Ceritalah kat dia. Inflasi dia macam ni, macam ni. Tanya pendapat anak-anak. Oh, kalau macam tu kita kena kurang belanja lah ayah. Oh, kalau pendidikan awal tu lah penting. Didik mereka. Kalau anak sebut macam tu, tolong peluk dia dulu. Dia dulu. Pujuk faham kan. Ucap tahniah. Oh, bagus anak aku kan. Supaya mereka sama-sama bantu kita. Dan insyaAllah perancangan tu penting lah. A tadi. Agihkan perbelanjaan, senaraikan, agihkan perbelanjaan, doa banyak-banyak, insyaAllah boleh. Supaya pada masa sama kita cuba tingkatkan income kita lah. Kalau kita bekerja makan gaji, buat yang terbaik, mana tahu dapat naik pangkat kan. Pada masa sama kurangkan belanja. Kurangkan belanja seminimum mungkin. So inflasi datang, kita tak risau. Baik. Rumusan yang cukup cantik daripada Encik Zahid. Dan kalau anda sekarang ni dalam fasa pokai selepas raya, ini antara tips yang Encik Zahid dah kongsikan. Kita rawat dahulu, selepas tu kita cegah dan kita belajar dari kesilapan. Itu yang penting. Maknanya macam Encik Zahid kata, nak raya tahun depan ni dah boleh menabung daripada sekarang ni. Anak nak sekolah nanti menabung daripada sekarang ni. Dan macam-macam lagi. Dan saya maafkan awak lah sebab awak pokai tak ada duit raya nak bagi saya kan. Tak apa, Sugi, nanti saya bagi. Lah, ya? InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang telah berkongsi komen-komen anda. Yang menangis, yang kongsi emoji menangis tu jangan menangis. Okay? Kita dah bagi dah tips semua ni. Dan sekali lagi tak ucapkan terima kasih kepada Encik Zahid kerana bersama kita di Wanita Hari ini untuk topik yang cukup menarik. Baik, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat, kembali selepas ini bersama dengan Suki Low.